Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Baik, pada hari ini kita akan meneruskan lagi sesi PDPR kita untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Okey, pada hari ini kita akan masuk pada bab 4 iaitu lakaran. Okey, sebelum tu apa khabar semua? Jadi cikgu harap anda berada di dalam keadaan yang baik dan sentiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan sesi PDPR ini. Okey, sebelum tu cikgu harap anda telah bersedia dengan buku teks anda dan anda boleh buka pada muka surat 68. Okey, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan melihat 4.1 lakaran pictorial dan subtopik kecilnya 4.1.1 peranan lakaran dalam reka bentuk. Okey, kita teruskan lagi. Baik, di hadapan anda ini adalah lakaran. Lakaran apa ni kalau anda tengok? Macam superhero kan? Lakaran robot. Okey. Ini kita boleh katakan sebagai lakaran yang dipersembahkan daripada pelbagai pandangan lah, senang cerita, atau secara pictorial, secara bergambar, sama ada 3D ataupun 2D, 3 dimensi ataupun 2 dimensi, dan dia merupakan contengan yang berbentuk garisan ataupun gambar ataupun simbol bahasa. Okey, kenapa cikgu tunjukkan gambar ni? Kerana cikgu nak kaitkan dengan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu mengenai lakaran. Okey, kita teruskan lagi. Okey, baik. Sebelum kita teruskan lebih mendalam, kita tengok sikitlah apa yang dikatakan dengan lakaran inilah. Lakaran ni dia merupakan kamu tengok pada bahagian yang cikgu highlightkan ini. Lakaran ini merupakan contengan berbentuk garisan, gambar dan simbol bahasa yang menerangkan sesuatu. Kalau ikut sejarah, manusia ni dah mula melakar ni dulu dah. Dulu-dulu manusia zaman-zaman purba dulu, mereka melakar di dinding-dinding gua, di kediaman mereka. Jadi melalui lakaran tu, masyarakat purba ni dapat menzahirkan pengalaman, pertemuan, peristiwa penting apa yang berlaku dalam kehidupan mereka. Tetapi untuk zaman moden, zaman kini, lakaran ni memainkan peranan penting dalam sesuatu reka bentuk produk. Macam yang kita nak belajar ni lah. Teknik lakaran ini boleh dipelajari dalam lukisan seni visual, dalam pendidikan seni dan juga lukisan kejuruteraan. Okey, namun begitu dalam bab yang kita nak tengok ni lebih menjurus kepada skop lukisan kejuruteraan lah. Jadi lakaran ni boleh dipersembahkan dalam pelbagai pandangan ataupun secara pictorial, iaitu bergambar, macam cikgu cakap tadi kan, secara 3 dimensi ataupun 2 dimensi. Jadi melalui lakaran ni dia lebih mudah untuk kita faham dan aplikasi dalam reka bentuk produk. Okey, kita tengok definisi lakaran. Ini selalu ditanya dalam soalan. Lakaran ni dia adalah lukisan awal ataupun lukisan draft yang dihasilkan menggunakan teknik lakaran bebas, free hand drawing maksud dia, tanpa bantuan alat melukis, pembaris, jangka lukis tak guna. Maksudnya lukis free hand saja. Okey, lakaran ni biasa dijadikan sebagai gambaran awal bagi menunjukkan rupa atau bentuk sesuatu produk. Okey, lakaran ni juga membolehkan komunikasi ni berlaku antara pereka bentuk dan juga pembuat produk. Jadi sama ada dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk tulisan. Okey, apa alatan asas nak guna untuk melukis ni? Ni ada gambar ni kan.
Pensel, arang, pastel kapur, pen penanda ataupun nama lain dia marker, ataupun boleh guna pen. Okey. Pensel yang macam mana sesuai nak melukis? Untuk melakar ni. Okey. Pensel jenis 2B ataupun 4B. Okey, lakaran ni juga boleh dihasilkan dengan menggunakan komputer, tapi perlu ada kemahiran yang tinggi. Dia tak samalah macam kita lukis tangan. Okey, apa peranan lakaran dalam reka bentuk? Kita tengok 4+1+1 ni. Okey, lakaran ni dia akan menentukan konsep awal proses untuk reka bentuk sesuatu produk tu. Jadi melalui lakaran ni kita boleh tengok proses pembinaan, bahan apa nak pakai, kos dia apa benda yang terlibat. Jadi lakaran selalunya memakan masa. Bukannya sekali lakar tu jadi dia makan masa dan melibatkan proses berulang-ulang. Mana kena buat berkali-kali sampailah lakaran tu menepati kehendak dan dipersetujui oleh pelanggan. Jadi proses lakaran ni dia bermula daripada contengan idea, lepas tu perincian kepada konsep, dan kemudian perincian secara visual, dan akhirnya adalah lakaran lengkap. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok terdapat pelbagai cara lain lah untuk membuat lakaran ni. Tapi kalau zaman sekarang ni dah ada perisian yang lebih canggih yang boleh menjadikan lakaran tu lebih teliti ataupun lebih detail. Jadi antaranya adalah perisian reka bentuk berbantu komputer seperti Computer Aided Design, CAD. Okey, terdapat pelbagai kegunaan lakaran dalam proses reka bentuk. Ini selalu ditanya dalam soalan. Okey, kita kena tengok apa dia kegunaan lakaran ni dalam proses reka bentuk. Kita belajar reka bentuk kan. Jadi kita nak tengok apa peranan lakaran ni. Okey, yang pertama adalah mempercepatkan pembangunan konsep. Apa maksud dia? Maksud dia lakaran ni merupakan kaedah untuk pereka bentuk ni nak meneroh ke konsep. Okey, dia akan menjimatkan lebih masa. Contoh dia. Okey, katakanlah cikgu ni pereka bentuk. Jadi ada seorang pelanggan cikgu datang jumpa cikgu. Jadi dia beritahu masalah anak dia. Anak dia ada masalah nak bawa beg ke sekolah, sebab beg sekolah ni berat, sebab nak kena bawa buku banyak dan sebagainya kan. Jadi cikgu sebagai pereka bentuk, cikgu akan fikir apa cara untuk atasi masalah tersebut melalui lakaran. Okey, kita tengok contoh dia macam kat sini. Tengok ada konsep A. Konsep A ni kalau beg ni dia ada dilakarkan, ada roda dan ada pemegang. Saiz dia lebih tinggi. Jadi bahan yang digunakan dia kalis air. Ini konsep A. Ini gambaran. Lakaran ni dia menggambarkan kepada pereka bentuk ni untuk meneroka konsep yang hendak dibuat. Okey, kalau yang kedua ni kamu tengok beg dia masih mengekalkan reka bentuk yang lebih sama, tapi ada pemegang dan ada 4 roda kecil. Dan kat depan ni tengok dia ada tambahan dia, ada jaring ruang penyimpanan. Tengok konsep A dan konsep B dia berbeza. Jadi ini adalah salah satu gambaran untuk mereka ni mempercepatkan lagi pembangunan konsep. Okey, seterusnya kalau kamu tengok yang C ni, C ni bentuk dia lain pula. Jadi dia ada saiz dia mungkin lain sikit, dan di bahagian hadapan dan tepi dia ni ada penambahan untuk mengurangkan lagi beban menggalas pada bahagian belakang. Okey, yang kedua adalah asas komposisi untuk ilustrasi. Lakaran ni dia merupakan sesuatu kaedah yang cepat dan pantas untuk menunjukkan komposisi komponen dalam ilustrasi awal sesuatu reka bentuk. Okey, contohnya kalau kamu tengok ni gambar
kereta. Okey, kat sini dia ada pandangan hadapan. Ni pandangan belakang. Di bawah ni adalah pandangan sisi, dan ini adalah pandangan perspektif. Jadi menunjukkan beberapa bahagian kereta di sudut pandangan yang berlainan. Itu yang dikatakan asas komposisi untuk ilustrasi. Okey, seterusnya medium komunikasi dengan pelanggan. Okey, lakaran ni merupakan satu apa orang kata, kaedah untuk komunikasi awal pelanggan bersama pereka cipta. Lakaran ini kemudiannya dihantar kepada pelanggan untuk pertimbangan dan juga persetujuan. Jadi contoh kat sini gambar kereta kan. Jadi pereka bentuk dia akan lakar dulu macam mana. Okey, ni bahagian belakang, ni pandangan perspektif, hadapan macam mana, sisi macam mana. Lepas tu pelanggan tengok, oh okey, kalau okey, setuju, dia akan pergi ke peringkat akhir. Itu yang dikatakan medium komunikasi dengan pelanggan. Okey, yang seterusnya eksplorasi visual. Okey, lakaran boleh digunakan sebagai catatan aktiviti eksplorasi pereka. Okey, kalau kamu tengok kat sini, dia ada beberapa pilihan visual rekaan dia melalui lakaran. Sini dia ada gambar pandangan perspektif. Lepas tu dia ada gambar detail lagi, ada gambar lebih jelas lagi. Ini bahagian lampu, ini cermin sisi, dan ini adalah bahagian roda dia. Okey. Seterusnya penyelesaian perincian visual. Okey, lakaran yang diperincikan menambahkan pelbagai elemen berasaskan prinsip reka bentuk. Jadi penerangan tentang elemen, prinsip dan bahan yang digunakan pada lakaran memudahkan lagi pereka bentuk untuk lakukan proses pembangunan kepada reka bentuk. Jadi hasil lakaran tu boleh diperhalusi lagi menggunakan lakaran digital. Okey, ni kalau kamu tengok kat sini, ni contoh orang kata apa, lakaran secara freehand. Yang ni di mana lakaran tu ditambah baik lagi menggunakan kaedah digital, pakai komputer. Jadi pereka bentuk ni dapat perincian yang lebih visual tentang reka bentuk yang akan dihasilkan. Okey, baik. Sekarang kita akan tengok jenis-jenis lakaran. Ini selalu ditanya dalam soalan. Jadi ada 6 jenis-jenis lakaran. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama adalah lakaran peribadi ataupun contengan. Lakaran ni dia tak kemas, tak tersusun dan dilukis dalam buku lakaran. Jadi ini asaslah kepada penyediaan konsep produk. Contoh ni kita tengok, kalau kamu tengok sini, dia nak buat beg kan. Jadi dia hanya lakar begitu saja, tapi dapat tengok gambaran produk yang nak dihasilkan. Okey, yang kedua, lakaran penerokaan. Okey, lakaran ini biasanya lebih kemas lah dan dilakarkan untuk buat perbandingan dengan produk yang sedia ada. Okey, contoh, kalau kamu tengok dekat sini gambar beg kan, ni mungkin gambar-gambar yang sedia ada. Jadi lakaran ni dibuat untuk tengok perbandingan dari segi saiz dia, bentuk dia, bahan dia dan sebagainya. Okey, yang ketiga adalah lakaran teknikal. Okey, lakaran teknikal ni dia menggambarkan ceraian ataupun kerata rentas ataupun pelbagai sudut pandangan pada produk yang nak dihasilkan tu. Okey, lakaran ni dia lebih ada perincian lah tentang dimensi yang dapat membantu pereka bentuk menggambarkan lagi rekaan produk yang hendak dihasilkan. Okey, contoh kalau kamu tengok dekat sini, beg kan ni, sini semua cerita pasal beg je. Okey, kalau kamu tengok sini diceraikan beg ni, ada bahagian tangkal, ada zip, ada tali, ada bahagian keseluruhan beg tu. Jadi dia ada perincian dia. Ini mungkin dia punya panjang ataupun saiz dia. Okey,
Yang seterusnya, lakaran perkembangan idea. Okey, lakaran ini digunakan untuk tunjuk ke semua lakaran objek yang nak dibuat tu, produk yang nak dibuat tu, daripada mula sampailah ke akhir objek itu hendak dibuat. Kalau kamu tengok gambar dia ni, dari yang pertama ni, kalau kamu tengok yang pertama ni, kamu pun tak dapat nak gambarkan macam mana bentuk dia, tetapi dibantu dengan gambar yang kedua, gambar ketiga dan gambar seterusnya, dapat tengok produk tu di akhirnya macam mana. Okey, yang keempat, yang kelima adalah lakaran persembahan. Okey, lakaran persembahan ni tujuannya adalah nak bantu pelanggan untuk faham konsep rekaan yang mereka bentuk nak sampaikan. Okey. Dan yang terakhir adalah lakaran digital. Okey, lakaran digital ni menggunakan tak menggunakan pensel dan kertas, tapi menggunakan teknologi pada masa kini lah. Okey, sekarang ni pun dah pakai, selain daripada pakai komputer, pakai telefon pintar pun boleh membuat lakaran. Apa tujuan dia? Okey, lakaran digital ni akan menjadikan hasil ataupun persembahan itu lebih menarik. Okey, baik. Setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita dah tengok apa dia yang dikatakan lakaran pictorial itu. Lakaran pictorial ni dia nak menggambarkan objek sebenar ataupun bayangan yang dilihat oleh pemerhati daripada pelbagai sudut. Okey, kita dah tengok apa maksud, apa definisi lakaran. Okey, apa bahagian yang ada pada lakaran? Ada sisi, ada hadapan, ada atas, ada sisi, hadapan, atas dan ada perspektif. Okey, kita dah tengok apa dia peranan lakaran tadi kan. Jadi kamu kena tahulah sebab benda ini selalunya ditanya di dalam soalan. Baik, setakat itu saja kelas cikgu pada hari ini. Jadi kepada pelajar cikgu, sila lengkapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Gunakan pengetahuan yang kamu dapat daripada video yang kamu tonton ini. Okey, jika kamu faham dan kamu berminat dengan video cikgu, jangan lupa like, subscribe dan share video cikgu. Semoga kita berjumpa lagi untuk subtopik kecil 4.1.2 pada kelas yang akan datang. Terima kasih. Bye-bye.